Okey, sekarang kita tengok contoh 7.6. Macam mana nak gunakan Mann-Whitney U untuk 6 parametric test. Okey, jadi saiz daun yang diambil daripada belukar bervariasi diukur. Pendek ini ingin mengetahui adakah terdapat perbezaan di antara panjang daun yang terdedah kepada matahari dan yang terlindung dari cahaya matahari. Jadi kat sini katakan kita ada satu orang kata belukar. Okey. Belukar. Jadi katakan ada satu bangunan. Jadi penyelidik tu nak tengok adakah terdapat perbezaan di antara daun di kawasan yang, kalau kat sini ni adalah kawasan yang terdedah. Yang dekat dengan bangunan adalah kawasan yang terlindung. Dan perhatikan ia diambil daripada populasi belukar yang sama. Okey, populasi belukar yang sama. Jadi kita boleh untuk kes ni kita boleh gunakan Mann-Whitney U. Okey. Jadi bolehkah, jadi kita nak tengok adakah perbezaan panjang dia yang terdedah dengan yang terlindung cahaya matahari. So langkah pertama adalah kita tulis hipotesis, null dan juga alternatif. Okey, ingat balik kalau hipotesis null maksudnya tiada perbezaan salin je di antara panjang daun yang terdedah kepada cahaya matahari dan yang terlindung daripada cahaya matahari. Manakala hipotesis alternatif terdapat perbezaan. Okay, jadi salin je lah balik apa yang kita nak uji. Jadi sekarang dakwaan kita adalah terdapat perbezaan. So hipotesis alternatif merupakan ayat dakwaan. Okay. Langkah yang kedua adalah kita nak kena tentukan nilai critical value. Okey, jadi sekarang kalau kita tengok data yang pertama ada 8. Data yang kedua juga ada 8. Jadi N1 8, N2 kita juga adalah 8. Jadi kita tengok yang two-tail testing. Okey. Dan lagi satu untuk nilai kritikal, kena tahu N1 sentiasa lebih kecil daripada N2. Tapi untuk this case disebabkan sama, so tak kisahlah yang mana N1, N2. Jadi N1 kita 8 kat sini. N2 kita juga adalah 8. Tapi sekarang dia suruh uji pada alpha 0.05. So kita ambil yang atas ni lah. Dan kita dapati nilai genting kita adalah 13. So kita akan tolak hipotesis null jika nilai ujian lebih kecil daripada 13. Okey, langkah seterusnya. Macam mana nak tentukan nilai ujian? Okey, so ada 6 step semua sekali. Tapi simple je sebenarnya. Jadi kalau kita tengok gabungkan data daripada kedua-dua sampel. Okey, jadi untuk gabungkan, maksudnya kita ambil je lah. Kita susun data, tak kisah dia terdedah ke terlindung ke, maksudnya kita susun sekaligus. Jadi kita tengok data yang paling kecil adalah 4.1. Kemudian 4.5. Kemudian 4.8. Kemudian 5.1. 5.1. Kat sini. Yang paling kecil pun kalau awak tengok 5.5 kan. Okey, so kita ada lagi 5.3. Okey, baru 5.5. 5.5 ada satu dalam terdedah. Kita buat color lain untuk yang terlindung. Okey, so 5.5. 5.5. Kemudian 6. Okey, 6. Kemudian sebelum 6 dia ada 5.9. Saya iris balik. 5.5. Kita ada 5.9 kat sini.
5.9. Selepas 5.9 baru 6.0. Okey, 6.0 dah. Sudah tanda dah. So, sekarang tinggal kat sinilah yang kita nak susun. 6.3, 6.5, 6.8 dan 7.2. Okey, jadi kita dah susun. So, dah susun. Perhatikan sekarang kita ada 8 tambah 8, 16 kan. So, make sure kira balik cukup tak? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, so cukup kita ada semua sekali adalah 16 data. Kita dah gabungkan, dah susun. Langkah yang seterusnya, berikan pangkat untuk setiap data. Okey, so untuk pangkat dia, perhatikan 4.1, 1 lah. 2, 3. Dan bila perhatikan yang data 5.1 adalah sama. 5.1. So, pangkat dia ni pun kita kena berikan pangkat yang sama. Di mana kita kena cari purata lah. Iaitu 4 tambah 5 bahagi 2. Iaitu 4.5. So, untuk data 4.1, untuk data 5.1, pangkat dia adalah 4.5. 5.1 juga adalah pangkat 4.5. Okey. 5.3, 6. 5.5, 7. Tak boleh. Kenapa? Tak boleh terus letak 7 sebab 5.5, perhatikan dia ada berapa sekarang? 1, 2, 3, 4. Data yang sama berulang sebanyak 4 kali. So, kita kena cari purata jugalah. So, kita ada pangkat 7 tambah pangkat 8 tambah 9 tambah 10 bahagi 4. So, kita dapati nilainya adalah 8.5. So, untuk semua data 5.5, kita kena bagi pangkat 8.5. Okey. Sekarang 5.9. 1 dia je 11. 6 pun 12. 13. 14. 15 dan juga 16. Okey, jelas? Jadi sekarang kita dah ada pangkat. Kemudian jumlahkan pangkat untuk setiap sampel R1 dan R2. Sekarang kalau perhatikan kita ada dua warna kan, warna hijau dan juga warna merah. So untuk hijau ni jumlahkan sebagai R1 lah. So kita akan jumlahkan R1 adalah 4.1 tambah 4.5. So kita kena tambah yang 4.1 tambah 4.5 ke tak salah. Apa yang kita tambah adalah kita tambah pangkat dia. Iaitu pangkat untuk R1 adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4.5 tambah 4.5 tambah 6 tambah 8.5 dan yang hijau ni adalah 12. So yang saya bulatkan tu semuanya adalah R1. Okey. Jadi tambah semua sekali lah. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4.5 tambah 4.5 tambah 6 tambah 8.5 tambah 12. So tambah semua sekali kita akan dapat berapa? 41.5. Manakala R2 yang warna merah ni 5.5, so 8.5 tambah
tekan kalkulator, sepatutnya awak akan dapat R2 adalah 94.5. Okey, dah dapat yang ni, baru kita sebenarnya bila dah dapat yang ni, okey, sepadan balik, kita akan dapat, awak juga boleh buat seperti yang ditunjukkan dalam nota lah. Okey, yang ni. So, kita akan dapat macam ni. Okey. Okey, so kita sebenarnya jumlah pangkat untuk R1 kita tambahkan pangkat untuk yang terdedah, manakala jumlah pangkat untuk yang terlindung, R2 adalah jumlah pangkat untuk yang terlindung. So kita tambah semua sekali. So bila dah tambah, langkah seterusnya kira nilai U1 menggunakan rumus yang diberikan. So, kita masukkan N1 8 darab 8. Okey, so kita dapat U1 58.5. Manakala U2 adalah 5.5. Jadi, nilai ujian kita sebenarnya merupakan nilai minimum di antara kedua-dua U1, U2 ni. So, nilai yang paling kecil adalah 5.5. So, sekarang kita dapat U sama dengan 5.5. Okey, jadi kita boleh buat keputusan U5.5 adalah lebih kecil daripada 13, maka hipotesis null ditolak. Okey, sekarang bila null ditolak, kita patah balik pada soalan. Bila null ditolak, null sekarang kita tolak, maksudnya dakwaan adalah benar. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa pada alfa 0.05, penyelidik boleh membuat kesimpulan bahawa terdapat perbezaan di antara panjang daun yang terdedah kepada cahaya dan yang terlindung dari cahaya.